Saya bermula untuk konservasi tumbuhan ni pada sekitar 2015. Masa tu datang ke Steve Wetland untuk ambil gambar. Jadi bila kita pergi untuk ambil gambar lagi kali kedua, kawasan tu dah berubah. Jadi saya rasa satu kerugian bila pokok-pokok yang macam contohnya orkid tu hilang begitu saja daripada kawasan Steve Wetland. Terdapat 10 spesies periuk kera yang berjaya ditanamnya. Tumbuhan karnivor yang memakan serangga ini hidup di kawasan ekstrim seperti bukit dan tanah tinggi serta kawasan tanah bencah seperti paya. Setiap periuk kera mempunyai bentuk yang berbeza disebabkan adaptasi geografi tempat tinggi dan rendah. Halaman rumahnya yang dinamakan Pusat Kajian dan Konservasi Wild Dome ini menjadi lokasi rujukan dan kunjungan ahli konservasi, penyelidik, malah turut mendapat kunjungan peminat orkid dari seluruh negara. Baru-baru ini saya dengan kerjasama Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, kita lantik Encik Dom ni sebagai karyawan tamu yang mana di peringkat global dia panggil sebagai citizen scientist. Yang mana citizen scientist ni lah ada orang-orang awam yang biasa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi dalam bidang-bidang yang diceburi itu, tapi dia mampu menjalankan kajian-kajian dan kerja-kerja yang dibuat tu boleh diiktiraf oleh ahli akademik dan saintis lah di seluruh dunia. Jadi kita nampak Cik Dom ni mempunyai minat yang sangat mendalam kepada nature dan dia ada cara untuk membawa imej-imej semula jadi khazanah alam semula jadi ni kepada mata masyarakat. Cik Dom ni seolah-olah menjadi jambatan kita lah untuk membawa imej-imej tumbuhan ni, imej digital yang menarik, dan ini akan secara tidak langsung akan meningkatkan kesedaran masyarakat umum terhadap keindahan, kepelbagaian biodiversiti hutan tropika misalnya, dan kepentingan kita memelihara habitat semula jadi. Setiap penemuan oleh dom ini akan melalui beberapa proses. 2 bulan masa diambil bagi proses penamaan setiap spesies yang dijumpai, melibatkan beberapa agensi seperti IUCN, FRIM, MARDI dan beberapa buah universiti. Tismia antara spesies yang dijumpai oleh dom dalam usaha pemeliharaan biodiversiti. Nama dom dan ibunya disemadikan kerana spesies ini tidak pernah dijumpai oleh mana-mana peneroka sebelum ini. Kita lebih teruja apabila ada pakar daripada luar negara yang mengiktiraf usaha-usaha yang dibuat oleh citizen scientist seperti Dom ni. Apabila ada spesies di Guatemala, spesies orkid di Guatemala dinamakan sempena Encik Dom, Cissis domae, iaitu satu spesies baru untuk orkid liar daripada Guatemala lah. Saya rasa kita lebih perlu peka dan hargai apa yang ada di negara kita lah, berbanding dengan apa yang ada di luar tu. Macam orang tua cakap, kuman seberang laut kita nampak, gajah depan mata kita tak nampak. Jadi kata-kata tu memang kena dengan diri kita sebenarnya kalau kita tak hargai apa yang ada depan mata kita. Perkampungan orang asli Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan menjadi lokasi dom bereksperimen dan menjalani kehidupan orang asli suku Batik. Untuk sesuaikan diri, kita kena pandai bawa diri, kita kena tak boleh nak contoh kita nak ambil gambar, tak boleh nak paksa dia orang. Jadi kita kena ikut cara dia orang lah. Jadi kena banyak sabar dan ambil masa. Dom sering mengikuti Nek Som atau Yak Som
dalam dialek orang asli bersama Mamurim, iaitu anak buah Nek Som, masuk ke hutan mencari makanan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat orang asli di sini untuk mencari makanan hanya apabila lapar. Mereka akan masuk ke hutan atau turun ke sungai apabila perlu. Inilah antara prinsip asas pengekalan sumber alam semula jadi, iaitu hanya mengambil apa yang perlu dari alam tanpa membazir. Jadi ubi liar ni salah satu cara nak kenal dia, kita tidak kena kenal pokok dia juga. Daun dia, satu lagi lokasi tempat tumbuh dia. Ada setengah ubi tu di tepi-tepi sungai dia tumbuh. Ada setengah ubi di bukit-bukit, di gunung. Ada setengah ubi di kawasan Pamah. Jadi kita kena tahu sebuah sedikit tentang itulah. Hidup mak ayah tu bukan ada beras, ada gula. Sehidup semati makan hutan ni lah. Yang kalau macam ubi takuk ni dia tak tahan lama sangat pasal dia mudah kering. Jadi biasanya dia orang buat balik dia akan terus bakar lah ataupun rebus. Ikannya duduk. Pisau aku kecil sangat. Elah. Jangan je. Mau takutnya Paul masih. Bakar terbu, tapi yang utama bakar lah, pasal kalau di hutan ni kadang-kadang tak ada periuk apa semua, jadi kalau bakar ni paling mudah. Terdapat lebih 26 jenis ubi berbeza. Umi takop saiznya sebesar ibu jari, mempunyai rasa yang berlemak. Setakat ini sudah 9 jenis ubi liar telah diambil oleh DOM bagi tujuan kajian makmal di bawah seliaan Dr. Jamilah dari UMT. Ubi yang telah dibakar akan dikikis terlebih dahulu sebelum dimakan. Menurut Nek Som, ubi yang tidak dimasak dengan betul boleh membuatkan tekak berasa gatal apabila dimakan. Rasa dia lebih kurang ubi badak. Sedap, lemak. Itu titik pun mak ayah saya cerita lah. Itulah yang saya tahu tu. Dia kata makan tepi sungai itu, dia kata jangan sebut. Kita pergi gali saja baru ada isi, dia kata. Kalau kita sebut dia tak ada, dia kata. Itu saya tahu tu. Dalam masyarakat orang asli Batik, turut terdapat pantang larang dalam mencari ubi. Contohnya ubi makel. Namanya tidak boleh disebut sebelum menggalinya kerana dipercayai jika menyebut namanya, maka ubi yang digali tiada isi. Nama hanya boleh disebut selepas penggalian sahaja. Ubi yang tidak habis dibakar akan dibawa pulang dan diberi pada jiran yang lain. Bagi DOM, usahanya bukan untuk pujian atau pengiktirafan. Penghargaan di mata dunia yang diterimanya malah satu dorongan untuk memastikan kerja-kerja merakam dan mendokumentasi kehidupan kaum orang asli Batik serta tumbuhan liar dapat diteruskan dengan jayanya.